Saya sebut pada tuan-tuan, sebelum saya nak mengakhiri pada malam ni, walaupun panjang lebar, saya tak mau bagi panjang-panjang, takut tuan-tuan cemui. Sikit yang terakhir, saya nak sebut pada tuan-tuan, saya buat catatan. Ni biasanya kalau orang sakit mai jumpa saya meletakkan gangguan iblis, setan semua di belakang-belakang. Ni nombor satu. Dia punya tajuk dia, kenapa sakit? Kenapa kita sakit? Siapa sini yang ada sakit? Sakit apa lah? Sakit? Ada? Siapa-siapa sakit? Angkat tangan. Saya tengah duduk demam ni, angkat tangan lah. Siapa sakit? Angkat tangan. Tu dia tak sakit semua. Sihat semua, dandan. Sebut jinnya dandan semua orang sihat. Tuan-tuan, takkan nama tak sakit gigi, sakit kaki, sakit tumit, sakit perut, sakit kepala. Tak ada. Yang ada darah tinggi, kencing manis, lemah jantung, tak ada lah. Dandan malam ni semua sihat lah. Okey, soalan dia, kenapa sakit? Jawapan lah. Pertama, Allah nak kifaratkan dosa kita. Dosa berlambak. Hari-hari buat dosa dengan Tuhan. Semayang lambat, semayang betul ke tak betul pun tak tahu. Hak tinggal semayang bawa tepi lah. Hak dulu-dulu punya tak semayang, tak qada lagi. Ingat semua tu pakai halal lah. Nak kena jawab dengan Tuhan. Hak puasa dulu-dulu tak ada qada lagi. Hak dulu-dulu main judi, minum arak, main perempuan, tak ada bertobat lagi. Semua tu dosa. Tuhan nak kifarat. Awak ingat Tuhan lupa? Tuhan tak pernah lupa segala dosa yang kita buat. Walaupun sebesar zarrah, Tuhan tak pernah lupa apa yang kita buat. Tapi kita yang lupa. Kita baru main masjid, baru semayang seminggu, kita duk rasa, wah, aku ni confirm masuk syurga kalau mati. Baru main semayang di masjid seminggu, kita dah rasa dah kita confirm masuk syurga. Sedangkan dosa kita berlambak-lambak, maka Tuhan bagi sakit. Kadang-kadang Tuhan nak kifarat dosa kita. Tuhan nak potong sikit-sikit dosa yang kita buat sebelum ni. Pertama. Yang kedua, Allah bagi kita sakit. Allah nak angkat darjat kita dengan syarat kita sabar. Tanda-tanda. Siapa boleh tulis, simpan. Allah bagi kita sakit. Allah nak uji kita. Allah nak angkat darjat kita. Allah nak tengok kita sabar ke tak, kita mengeluh ke tak. Kalau kita mengeluh, aduhai Tuhan, oi, bilalah nak angkat semua ni sakit ni Tuhan, oi, orang lain semua tak bagi sakit, akulah tak habis-habis sakit pas satu-satu. Dia marah Tuhan, dia mengeluh kat Tuhan. Dia bukan mengadu dia punya sakit, minta disembuhkan, tapi dia seolah-olah bangkang apa yang Tuhan buat dekat dia. Dia tak redha apa yang Tuhan bagi dekat dia. Apa jadi orang ni tuan-tuan? Dia tak sabar, dia tak redha, maka dia tak dapat pahala daripada kesakitan yang dia alami. Tuhan tak kifarat dosa-dosa dia. Yang ketiga, Allah nak kita dekat dengan diri dia. Bila sakit, kita baca doa banyak, ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Kita pergi cari pula orang-orang yang boleh doa kat kita, ya Allah. Kita pun angkat tangan, ya Allah tolonglah ya Allah. Pengalaman saya, kalau orang sakit kita mai, Pak Cik angkat tangan, saya baca doa. Dia baca doa sampai dia menangis-menangis. Cuba hari kalau dia tak sakit, suruh dia baca doa, relax, siap senyum lagi, siap boleh sembang dengan kawan sebelah, siap boleh tengok handphone lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sini duk main WhatsApp. Apa hang duk baca ni? Langsung tidak ada fokus. Tapi bila dia sakit, kita baca doa. Kita bisa pergi hospital Pulau Pinang. Kita pergi dengan kawan-kawan kita ramai-ramai cuti-cuti, kita pergi bagi buah kat orang sakit. Kita pergi jumpa orang Islam dan bukan Islam, kita bagi buah, kita bagi air mineral. Tak ada lah nak bagi banyak-banyak. Kita tak ada benda banyak, tapi kita pergi, kita iringkan dengan doa. Pak Cik, ada satu pak cik dia baru balik pada umrah, kaki dia kena potong. Dia kata, Ustaz pergi umrah Ustaz, balik kena potong Ustaz, kencing manis. Saya kata, pak cik tak pakai krim-krim. Itulah tak pakailah krim. Ingat tak apa kot pergi buat amal ibadat. Tak boleh pak cik, amal ibadat tak salah. Dia macam nak abang kata seolah-olah yang salah sekarang adalah umrah, yang salah adalah dia. Awak tak bubuh krim tumit tu siap-siap. Krim tumit halal dah ada dah. Iklan pergi siap-siap lah. Brand dia El Hajj. Masuk televisyen baru ni.
Saya kira saya tak langsung jadi duta dia. Al-Hajj dia buat krim halal, dapat halal jakim untuk tumit, untuk badan, lotion badan, dapat halal, tak ada bau. Syarikat yang buat tu terkenal satu Malaysia tapi asal daripada Pulau Pinang. Dah? Tuan-tuan pakai bubur di tumit tu. Bila tumit pecah, dia mereka. Masa tu kena jangkitan. Tuan-tuan tahu satu dunia duk tawaf. Takkan dekat Mekah boleh ada jangkitan kot. Dekat Mekah segala maknanya penyakit duk ada. Sebab tu dia suruh kita suntik vaksin. Kalau dapat vaksin yang halal lagi baguslah, alhamdulillah. Ya? Sebab itulah tuan-tuan cuba elakkan. Jadi bukan salah umrah. Ada orang pesakit kita pergi jumpa, kita bagi nasihat, pakcik doa banyak nak, ustaz tolong baca doa. Saya pun baca doa menangis-menangis, makasih ustaz, alhamdulillah, amin, amin, amin. Kita pun baca doa, ya Allah sembuhkanlah pakcik ni, ya Allah, bagilah bila dia sihat, ya Allah boleh pergi masjid, ya Allah. Menangis dah. Ya, kata masa saya sihat saya tak nak pergi masjid pun. Masa dia sihat dia tak nak pergi masjid. Bila ustaz baca doa ni, saya azam insya-Allah saya sihat ni saya nak pergi masjid. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Okey, Allah nak yang ketiga. Bila kita sakit, kenapa kita sakit? Yang ketiga jawapan dia, Allah nak bagi kita dekat diri pada Allah. Bila kita banyak doa, kita redha, kita tawakal kepada Allah, maka Allah sayang. Dan insya-Allah Allah yang bagi penyakit, Allah akan sembuhkan. Tiga. Yang keempat, kenapa kita sakit? Sebab kita tak jaga kesihatan. Kita tak jaga kesihatan kita. Kita tak jaga cara makan kita. Hari-hari kita mentega darah nasi kandar. Nasi kandar tidak bersalah, tetapi yang salahnya kita, cara kita makan, cara kita tidur, lifestyle kita, kehidupan kita. Macam mana cara hidup kita? Kita selalu minum air putih ataupun tidak? Kita tak aja minum air kosong. Sehari sekali kita minum air putih ni berapa banyak? Doktor pun menyarankan supaya kita minum paling-paling tak mau 8 gelas, 6 ke 8 gelas. Sepatutnya yang penting banyak lah. Kalau botol macam ni mau 3, 4, 5 biji botol macam ni, sehari-hari mau macam ni, kita minum banyak mana air putih? Kita tak minum, lepas tu kita sakit. Kita nak salah siapa? Tiba-tiba kena kencing manis, kena potong kaki. Yang ni mestilah jiran sebelah rumah ni buat naya kat aku. Jiran sebelah rumah tak ada buat naya kat kita. Kita sendiri yang cari penyakit. Tuan-tuan, maka kita sendiri tak jaga kesihatan kita, maka Allah bagilah macam-macam jenis penyakit kepada kita sebagai ujian. Yang keempat. Yang kelima, Allah bagi kita sakit kerana selama ini kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah tarik balik nikmat tu. Dulu hang sihat kan, hang tak pergi masjid kan, aku tarik sikit, tak boleh pergi masjid. Hang tak mau pergi kan, mai aku tarik balik. Tu siapa pergi? Itu kita pun baca doa, ya Allah tolonglah ya Allah, Tuhan bagi balik. Nah, siap, janji nak pergi masjid kan, tengok-tengok tak pergi juga, penipu. Hari tu hang janji masa hang sakit, ya Allah sihatkan aku nak pergi masjid. Tahu Tuhan dah bagi sihat, hang tak main masjid. Tuhan bagi sakit kali kedua, tarik balik. Supaya dia ingat, dia syukur terhadap nikmat Allah. Sebab tu Tuhan kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambahkan lagi nikmatku pada kamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu kufur kepada Allah, nescaya azab Allah amat pedih. Maka tu yang kelima, kita tak syukur nikmat Allah, Allah tarik balik nikmat dia. Nikmat sihat, Allah tarik balik, maka kena penyakit. Yang keenam, ini saya letak nombor 6. Kenapa kita sakit? Kita makan, kita tak pelawak orang lain. Orang Pulau Pinang kata, makan tak semawa orang lain. Nabi kata dalam satu hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Apabila kita makan, ada 2 biji mata sedang memandang kita makan, kita tak pelawak dia makan, maka Allah akan bala penyakit yang tidak ada ubatnya. Sebab tu kalau makan, kita kena tengok kawan sebelah-sebelah. Ji, bang, mai makan sekali. Bang, dek, mai sekali. Kalau tidak, jangan makan di kedai. Kecuali keliling kita semua memang tengah duk makan, tak apa. Kita pergi makan, kita pernah semawa orang tak? Kadang-kadang kita makan tu diamnya macam-macam benda. Orang duk tengok, bawa mai datang apa? Udang besar tu dia panggil apa? Panggil apa? Apa lobster? Lobster. Huyo.
hak warna biru-biru apa semua tu, hak kaki besar-besar tu. Sekali mai macam mana anak dinosaur mai. Orang pun tengok. Sekali saya pergi makan di satu kedai, tokek dia kenal dengan saya. Tokek dia buka satu kedai makan dekat seberang. Dia tahu Ustaz mai sekali-sekala singgah kedai saya. Okey, kedai kau jual apa? Jual ni western food ni. Apa sampel punya killer punya situ? Dia kata apa, beef stick. Saya pun bila sebut beef stick saya teringat Gamak P. Ramlee, dia kena tipu dengan perempuan tu, beef stick. Ya, mana tak tahu buat tak tahu, dia tak tahu. Lepas tu saya pun pergi kedai kau ni. Saya tengah duduk ni, kata tak apa kak, bawa mai beef stick. Orang semua duduk makan, ada yang duk order, tunggu makanan tak sampai lagi. Tiba-tiba chef dia keluar daripada dapur, satu macam yang bawa dengan papan, bubur beef stick dengan pinggan apa semua. Tuan-tuan, berasap ni penuh kedai dia bawa. Saya kata apa dia ni duk halau nyamuk ni? Rupanya yang tu saya punya tu. Dia bawa mai berasap-asap, entah nak sampai kat saya pusing tawar satu kedai. Semua satu kedai mau duk tengok. Alamak, pi orang duk tengok aku. Nak makan ni duk berasap ni. Nak tunggu asap bagi hilang, orang mau duk tengok. Tak payah kena buat gila. Abang, sila mai. Mai kita try nak, mai. Orang mau tengok. Betul ke dia? Apa semua orang mai makan? Ya, Nabi kata, siapa makan 2 biji mata tengok dia makan, dia tak pelawak orang tu makan, dia tak semawa orang tu makan, Allah bagi bala penyakit tak ada ubat. Ustaz, bukan dalam hadis kata semua penyakit ada ubat Ustaz? Ya betul, semua penyakit ada ubat, tapi yang ni tak ada ubat. Yang ni tak ada ubat, dikecualikan. Pasal apa? Pasal apa penyakit ni tak ada ubat, tuan-tuan? Pasal apa? Pasal apa penyakit ni tak ada ubat? Pasal apa dia tak semua orang dikatakan sebagai penyakit tak ada ubat? Pasal apa? Pasal apa punya teruk sangat Allah bagi bala, dia hanya tak semua orang makan ya, tapi Tuhan bagi bala penyakit tak ada ubat. Apa dia punya dahsyatnya sangat dia buat tu sampai setimpal Tuhan balas kat dia penyakit tak ada ubat? Pasal apa? Apa hang boleh faham? Hang faham apa? Abang nak kata apa? Tak prihatin. Betul? Tak prihatin. Dia fikir perut dia. Bahasa standard dia panggil orang yang tak prihatin pada orang lain. Dia makan fikir perut dia. Sebab tu tuan-tuan, saya bagi pesanan balik hari ni, bersempenakan dengan majlis kuliah jin. Dengarlah sini wahai jin-jin sekalian. Minta maaf, minta melawak. Dah kuliah jin, yang main semua jin lah kira. Melawak tuan-tuan. Dia kata nak buat kuliah tajuk apa? Kuliah jin. Kan? Tuan-tuan, dengar sini saya nak bagi tahu. Bila makan di satu tempat, kalau rasa ada orang duk tengok-tengok, duk perhati kita, ajak orang tu makan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, antara lain tuan-tuan boleh lihat dalam Baharul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi ketika mensyarahkan hadis yang sama. Dalam Sunan At-Tirmidzi, tuan-tuan boleh lihat dalam Sunan Tirmidzi, dalam sunan-sunan yang lain diriwayatkan hadis ni. Bukan Imam Bukhari saja meriwayatkan hadis ni. Dia kata hatta seekor kucing yang datang ketika kita makan minta makanan, kita halau kucing tu, kita juga akan kena penyakit tak ada ubat. Pasal kucing tu kan ada 2 biji mata. Biasa tak tuan-tuan makan di satu kedai, tiba-tiba tuan-tuan makan, kucing angkat 2 tangan buat tiap paha, melompat kita. Dia punya lapak tu, dia kalau angkat tangan buat tiap paha, nak abang kata ni aku lapak ni, dia punya mau ni. Kita pun halau, buka silat, mau terkejut, mau geli dengan kucing, perambat kucing be. Tuan-tuan, dia juga mempunyai 2 biji mata. Maka Nabi kata, bila kita makan ada 2 biji mata, tak kira dia manusia ataupun dia binatang, kalau jin dah kita tak nampak dia, maka Allah akan bala penyakit tak ada ubat. Bila penyakit tak ada ubat tu kita kena, kita pergi hospital. Nak pergi mana? Nak masuk, nak buat apa? MRI, nak buat scan apa? Nak pergi x-ray, pergi cari, takkan jumpa apa punca penyakit dia. Bahkan penyakit tu dikatakan penyakit tidak ada ubat. Pergilah hospital mana, pergilah doktor mana, semua doktor kan kata kami cek semua normal, tak ada apa. Semua normal, tak ada apa. Kami cek, kami scan semua, tak ada apa.
Saya berjumpa pesakit macam ni ramai. Ustaz, saya dah pergi dah Ustaz, buat scan, saya ambil darah, saya cek tu cek ni, tak ada penyakit Ustaz. Lepas itu kita pun baca lah, pegang dia jampi ruqyah, ingatkan jin lah apalah, kita pun baca, tak ada tanda-tanda kata dia kena gangguan jin. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ada makan di mana-mana tempat dan ada mata yang melihat dia tak semawa. Allah bagi bala dekat dia, penyakit tak ada ubat. Ingat, atas dunia ada 4 jenis penyakit tak ada ubat. Pertama, mati, tak ada ubat. Tuhan kata mati, mati. Yang kedua, tua. Tua tak ada ubat. Walaupun dia cucuk botok ke, dia makan vitamin ke, dia buat macam mana ke, dia exercise ke, nampak dia awet muda, tapi tetap umur dia tua. Betul tak? Tetap juga dia hidup atas dunia ni dah sekian lama. Tua tetap tua, umur kita takkan berkurangan. 2. Yang ketiga, penyakit tak ada ubat. Tadi sebut, bila makan 2 biji mata tengok kita tak semawa, Allah bagi bala penyakit tak ada ubat. Yang keempat ni saya nak sebut, yang disebutkan sebagai ain. Ain ini adalah mata dengki. Mata dengki ni tuan-tuan, mana-mana tempat kita pergi ada mata dengki. Sebab tu disuruh supaya kita tutup sikit kita punya nikmat. Macam mana? Kalau kita duduk di rumah, supaya orang jangan nampak dalam rumah kita, boterai sikit, jangan bagi orang nampak dalam rumah kita. Kalau kita naik kereta, kita tutup sikit, jangan bagi orang nampak siapa ada dalam kereta. Kalau kita duduk di rumah kampung, kita tanam pokok-pokok, jangan bagi orang nampak kemewahan kita. Sebab bila ada 2 biji mata, ni pun sama juga, bila dia tengok, dia reling-reling, dia mula dengki dalam hati dia. Ish, aku geram tu dia ni, dia ni kaya dia ni, oh dia ni handsome, oh dia ni, oh dia ni segak. Tiba-tiba kita boleh kena penyakit yang tiba-tiba saja seolah-olah kita dirasuki oleh iblis setan. Tak payah jambi, tak payah pergi jumpa Tok Bomo, hanya ekor mata dengki. Nama dia Ainul Hasid. Yang ni cukup bahaya. Saya teringat ketika saya belajar, saya refer dengan tuan guru saya, salah seorang daripada guru saya, almarhum Dr. Harun Din. Saya kata, tuan guru terima tak apa yang saya cakap ni, bahawasanya hari ini manusia yang buat sihir dekat orang tak ramai, yang buat santau dekat orang tak ramai. Tapi hari ini manusia kena macam-macam penyakit adalah disebabkan 2 perkara. Pertama, disebabkan dia makan di satu tempat dia tak semawa orang lain. Ada 2 biji mata tengok dia makan, dia tak pelawa, maka Allah bagi bala kat dia penyakit tak ada ubat. Dan penyakit yang kedua adalah Ainul Hasid. Manusia hari ini dengki, tak boleh tengok nikmat yang dikecapi oleh manusia yang lain. Akhirnya dia kena macam-macam jenis penyakit. Maka yang ni tuan-tuan, ada ramai saksi. Masa saya belajar, tuan guru kata, ya, apa yang disebutkan oleh Ustaz Syahul, saya menyokong apa yang dia sebut tu. Sebab benda yang dia sebut pun dia ajar kat kita. Kita sebut, kita refer. Betul tak ini hari ni? Sebab kita nak abang kat orang ramai. Hari ni orang tak ramai dah. Orang duk jampi, bawa lilin dekat menek macam busut, nak pakai tongkat lah, pakai kerih. Ada belen-belen. Hak jenis duk beramai ilmu hitam. Ada belen-belen. Tetapi yang ramainya orang kena penyakit pada hari ini adalah disebabkan kena mata dengki manusia yang lain. Dan yang ke-7, yang ke-8 barulah saya letakkan, kita sakit tu terkena gangguan iblis setan. Kita jalan pergi mana-mana, pergi naik bukit ke, kita masuk hutan ke, kita masuk pergi tong sampah ke, tempat-tempat yang busuk ke, akhirnya kita terkena gangguan. Dan yang ke-9, manusia sakit adalah disebabkan sihir. Yang ke-10 dan ke-11 dan yang ke-seterusnya berkaitan tentang manusia, orang nak penayang orang, santau lah, pukau. Sebab tu kalau orang sakit main jumpa saya tak letak orang buat orang. Saya takkan kata siapa-siapa buat dekat dia. Saya bukan seperti mana perawat yang lain. Kalau mai dekat saya habaq betul-betul. Nombor 1, mai sini kita muhasabah. Saya ada 10 checklist. Mai kita cek satu persatu. Apa punca penyakit yang kita kena sekarang ni? Cek balik satu-satu. Mai kita buat diagnose. Kita cek balik. Apa punca kita kena penyakit sekarang ni? Jangan kata orang buat.
takut-takut kita tuduh orang buat, kita fitnah orang. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Bomoh macam tu lah. Ni ada gaduh dengan siapa-siapa. Siapalah kita tak pernah gaduh dengan orang dalam dunia? Siapalah kita ni tak pernah bertengkar dengan orang dalam dunia? Siapalah kita dalam dunia ni tak pernah ada masalah dengan orang lain? Akhirnya kita akan kata apa? Dia tu buat lah. Saya rasa memang dia ni lah. Memang dia ni lah. Dia ni buat. Kita duduk tuduh. Bomoh tu tuduh, kita percaya cakap bomoh. Akhirnya kita fitnah orang. Tuan-tuan, selagi orang yang buat tu sendiri tak main mengaku kata dia buat, kita tak boleh tuduh kata siapa buat. Betul macam mana saya nak buat, Ustaz? Doa, minta ke Allah. Ya Allah, kalau ada orang buat naya kat aku, Ya Allah, Kau buka lah pintu hati dia, Ya Allah, bagi dia bertobat. Ya Allah, kalau inilah dosa yang aku buat, Engkau kifarat, Ya Allah, aku reda, Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, Ya Allah. Mengaku kepada Allah, jangan tuduh orang. Semua yang kita hadapi itu kebanyakannya adalah hasil daripada kifarat. Bima kasabat aidihim, Allah Ta'ala kata adalah daripada usaha tangan-tangan manusia itu sendiri.